setiap watak dan setiap dialog yang dilafazkan oleh watak, walaupun kita tak mendengar dengan telinga, kita cuma membaca, nada atau intonasi suara watak itu masuk ke dalam minda kita, secara tak sengaja akan membayangkan perwatakan watak tersebut. Assalamualaikum. Hai. Selamat datang ke YouTube channel Nur Samila Samsudin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel YouTube Nur Samila Samsudin. Okey, saya sebagai booktuber anda akan meneruskan ulasan buku yang sama dengan ulasan yang sebelum ini, iaitu buku Mencari Lokestandi karya Nisa Harun, terbitan Utusan Publication and Distributors. Cara penulis mengenengahkan babak-babak cara si Azhan Haris ni nak mengurat si EJ ni, pada saya nampak kematangan cerita ini. Malah nampak juga kematangan dan cara pembawaan diri seseorang berdasarkan latar belakang pendidikannya. EJ ni sebagai satu watak yang bijaksana, tegas, bijaksana, dan apa dia nak, dia akan dapatkan. Penulis tak tulis pun benda-benda tu dalam buku ni, tetapi dipaparkan dalam bentuk bicara-bicara EJ itu sendiri. Dan ini dinamakan sebagai showing, not telling. Okey, dan biasa kita dengar ya, kalau orang buat komentar atau penulis-penulis yang nak belajar menulis, mereka sering dipesan kalau nak hidupkan lagi babak-babak tertentu, kena tulis dengan cara showing, bukannya cara telling. Okey, show, don't tell. Penulis menonjolkan kebijaksanaan watak EJ. Okey, walaupun pada masa itu dia dan Azhan Haris ni sedang bercakap perkara yang santai, iaitu ketika EJ menyerkap jarang bahawa sambutan hari lahirnya adalah rencana Azhan Haris. Bagaimana EJ boleh mendapatkan jawapan yang dia ingini? Okey, saya kongsikan sedikit babak ini supaya anda boleh menilai bagaimana penulisan show, don't tell. Okey, kita lihat pada muka surat 63, yang mana masa tu EJ berjalan berdua dengan Azhan Haris. Mereka baru lepas menyambut hari lahir EJ bersama kawan-kawan. Okey, dan Azhan Haris dia follow EJ. EJ terus cakap dengan Azhan Haris, dia kata, ni semua idea kau. Azhan Haris cakap, kenapa pula EJ cakap macam tu? Soalan aku hanya perlukan jawapan ya atau tidak. Dan Azhan Haris menjawab, tiada direct evidence yang boleh membuktikan akulah dalangnya. Wah, saya rasa macam diorang ni tengah dalam mahkamah ke apa. Dia kata, jadi kau tak mengaku? Azhan Haris kata, dia tak cakap pun yang dia tak mengaku, dan dia pun tak cakap yang dia mengaku. Tengok dia orang ni kan, macam bakal peguam, dan dia pandai tau macam nak memutarbelikkan satu-satu topik yang ditimbulkan oleh pihak yang satu lagi. Mereka jurusan undang-undang dan mereka gunakan apa yang skill mereka ada walaupun di luar pembelajaran dan di luar mahkamah. Okey, dalam kehidupan seharian, bercakap berdua yang santai-santai pun masih ada bentuk-bentuk perbahasan dalam mahkamah juga. EJ menjawab, tapi aku menuduh dengan sebab. Azhan Haris mengatakan, kita mesti pakai prinsip siapa yang menuduh mesti membuktikan tuduhannya. Nampak tak kat situ bagaimana dialog mereka? EJ menjawab lagi, buktinya terletak pada naluri. Okay, saya sebenarnya macam saya selalu juga baca buku-buku cerita yang berkait dengan guaman. Macam dua buku ni Dua buku ni juga adalah buku yang melibatkan peguam dan hal-hal guaman. Dan mereka juga berbicara seolah-olah di dalam mahkamah. Dan memang ada babak-babak di dalam mahkamah.
dan juga bagaimana seorang peguam itu mencari evidence, dan bagaimana seorang peguam itu menyoal dia punya anak guaman, semua ada dalam tu. Dan samalah macam dialog EJ dengan Azan Haris ni juga. Okey, selagi seseorang itu tak dapat dibuktikan bersalah dan orang itu tak boleh dikatakan sebagai seorang pesalah. Okey, dan Azan Haris menggunakan teori tersebut untuk menyangkal tuduhan EJ. EJ cakap bukti dia terletak pada naluri. Okay, dan memang saya baca dua cerita tadi cerita John Grisham dengan David Badachi pun, seorang peguam selain daripada menggunakan data untuk membuktikan sesuatu, dia juga akan menarik pihak lawan melalui nalurinya. Bila dia katakan dia rasa sesuatu tentang perkara tu dan dia anggap perkara tu benar, dia akan cuba mengenengahkan perkara tu. Dia nak tengok respon pihak lawan dia macam mana. Pihak lawan dia trigger tak kalau dia keluarkan apa yang ada dalam naluri dia tu. Okay? Dua-dua peguam bakal peguam kan. So bijaklah nak mematahkan hujah lawan. Okay, dan saya memang bab ni saya memang macam Allah, saya macam suka sangat bila ada satu-satu babak yang mana dua watak dia berbahas. Sebab kat situ kita boleh berfikir tau. Setiap apa yang mereka bahaskan tu akan membuatkan kita sebagai pembaca berfikir sama. Ya, kalau saya letak diri sebagai Azan Haris, EJ cakap macam ni, saya nak jawab apa? Dan kalau Azan Haris cakap macam ni, saya sebagai EJ, saya nak jawab apa? Azan cakap naluri itu masih dinamakan andaian, walaupun kau memanggilnya naluri. Dia patahkan pula hujah EJ. Tuduhan kau masih tidak dapat dibuktikan. EJ tetap mempertahankan nalurinya. Dia kata, tetapi naluri aku tetap mengatakan ini semua idea kau. Wajar aku berterima kasih. Bertanya kepada Azan Haris, tapi kenapa? Hanya satu soalan itu telah memerangkap Azan Haris untuk memberikan jawapan, malah mendedahkan atau membuktikan andaian naluri EJ adalah benar. Dan Azan Haris menjawab, sekadar mengingati hari lahir seorang sahabat yang aku kagumi. Jadi kau mengiyakan tuduhanku. Jadi benda kat situ saya rasa macam hubungan mereka menarik, macam dalam mahkamah. Okay, dan saya rasa kat sini memang penulis benar-benar menunjukkan watak dan perwatakan EJ sebagai seorang gadis yang sangat bijak. Banyak lagi babak menarik sebenarnya selain pada babak di antara dua watak ini, iaitu Azan Haris dengan EJ. Sebab saya congkakan babak ni sebab saya nak tunjukkan bagaimana penulis menggunakan teknik show don't tell. Okay, dan babak ni saya rasa paling simple untuk saya ulas dan mungkin lebih mudah difahami oleh orang yang mendengarnya, sebab dia berkait tentang benda yang santai-santai, tetapi kita nampak jelas sangat bagaimana penulis mengenengahkan perwatakan bijaksana EJ. Okey, sekian dulu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.